Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita masih lagi dalam bab 3 kewangan. Dalam subtopik terakhir iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan kewangan. Dalam subtopik ini ada 4 perkara yang telah pun kita pelajari pada pelajaran yang lalu, iaitu pendapatan dan perbelanjaan, diskaun, simpanan dan hutang, dan yang terakhir untung dan rugi. Jom kita tengok keempat-empat perkara ini. Yang pertama, menyelesaikan masalah yang melibatkan pendapatan dan perbelanjaan. Kita tengok contoh yang pertama. Pendapatan Prakash pada bulan September ialah RM2,500. Dia membelanjakan, duit yang dibelanjakan 20% daripada wang itu untuk sewa bilik, 15% untuk makanan dan 25% untuk pengangkutan. Hitung baki Prakash setelah dia membuat perbelanjaan itu. Jadi diberi 20% sewa bilik, 15% makanan, 25% pengangkutan. Berapa baki wang Prakash? Kita tengok berapa yang dah dia belanjakan. Yang dibelanjakan 20% tambah 15% tambah 25% iaitu 60%. Itu adalah wang yang dibelanjakan. Jadi 60% darab dengan 2,500 iaitu pendapatan dia. Kita akan dapat RM1,500. RM1,500 ni ialah wang yang dibelanjakan. Jadi berapa baki wang Prakash? Kita ambil 2,500 pendapatan dia, tolak dengan perbelanjaan 1,500. Jadi 2,500 tolak 1,500, kita dapat 1,000. RM1,000 ni ialah baki wang Prakash. Setelah dibelanjakan, baki wangnya ialah RM1,000. Tengok contoh yang kedua. Susan bertugas sebagai seorang pengurus pengeluaran di sebuah syarikat swasta di Johor. Setiap bulan dia menggunakan separuh. Dia gunakan berapa? Separuh daripada pendapatannya untuk bayaran berikut. Sewa rumah, bil telefon, bil utiliti, ansuran kereta, pakaian dan lain-lain. 20% daripada pendapatan Susan adalah sama dengan 1/3 daripada pendapatan suaminya. Hitung jumlah pendapatan mereka berdua. Perbelanjaan Susan sama dengan separuh pendapatan. Ini yang diberi. Kemudian 20% pendapatan Susan sama dengan 1/3 daripada pendapatan suaminya. Cari jumlah pendapatan Susan dan suami. Kita cari dulu pendapatan Susan. Pendapatan Susan 800 tambah 680 ansuran kereta, tambah 370 bil telefon, tambah 450 bil utiliti dan pakaian dan lain-lain 500. Jadi 2,800 ni adalah separuh pendapatan. Perbelanjaan ni hanyalah separuh pendapatan pada gaji dia. Jadi pendapatan Susan berapa? Kalau nak tahu pendapatan Susan, 2,800 tu kita darabkan dengan 2. Jadi kita dapat 5,600. Itu adalah pendapatan Susan. Pendapatan suaminya. 20% pendapatan Susan. Ini 20% pendapatan Susan sama dengan 1/3 pendapatan suaminya. 1/3 darab pendapatan suami sama dengan 20% darab pendapat 5,600. Jadi 1,120. 1,120 ni ialah 1/3 pendapatan suami Susan. Pendapatan suami Susan 1/3. Jadi kalau nak tahu pendapatan gaji penuhnya, kita darabkan dengan
3. Jadi 1120 darab dengan 3, kita dapat 3360. Itu pendapatan suaminya. Jadi cari jumlah pendapatan. Pendapatan Susan 5,600 tambah pendapatan suaminya 3,360. Jadi dapatlah jumlah pendapatan RM8,960. Okey, tengok seterusnya. Kita masuk kepada diskaun. Okey, contoh yang ketiga. Semasa akhir tahun, Asrul membeli sehelai jersey dengan harga RM41.30. Selepas diskaun sebanyak 30%. Okey, harga ni adalah harga selepas diskaun 30%. Jadi, kira harga asal jersey itu. Okey, yang kedua, berapakah wang yang dapat dijimatkan oleh Asrul? Okey, harga jersey adalah RM41 selepas diskaun. Itu dia beri. Cari harga asal jersey. Okey, diskaun 70%, 30%. Jadi, yang dibayar ialah 70%. Harga tu adalah harga yang tinggal 70%. Sebab dah diskaun 30%, tolak 30%, tinggal 70%. Okey, harga asal 100%. Okey, 70%, harga 70% itu ialah RM41.30. Jadi macam mana nak cari harga asal? Okey. 70% darab harga asal. Harga asal sama dengan RM41.30. Jadi harga asal cikgu tulis HA je lah. Sama dengan kita terbalikkan 100 RM41.30 per dengan 70 darab dengan 100. Okey, itu cari harga asal. RM41.30 per 70 darab 100. Okey, sama dengan jalan kira yang ditunjukkan dalam buku teks. Okey, RM41.30 per 70 darab 100 sama dengan RM59. Okey, ini adalah harga asal jersey. Okey. Yang kedua, berapakah wang yang dapat dijimatkan oleh Asrul? Okey, jadi yang dijimatkan, kita tolak, carilah nilai diskaun tu berapa. Okey, harga asal RM49. Jadi yang dibeli RM41.30. Jadi RM59 tolak RM41.30, jadi RM17.70. Itu adalah wang yang dapat dijimatkan oleh Asrul semasa membeli jersey tersebut. Okey, tengok contoh yang keempat. Rajah menunjukkan dua jenama beras. Okey, jenama beras A dan beras B. Okey, beras A RM35 tiada diskaun. Beras B RM56 ada diskaun 25%. Gunalah memberi sekampit beras jenama A dan dua kampit beras jenama B. Okey, memberi sekampit beras. Okey, jenama A ni dibeli 1. Jenama B dibeli 2 kampit. Dia membayar dengan 3 keping wang kertas RM50. Maksudnya dia bayar berapa? RM150. 3 keping wang kertas RM50. Berapakah baki wangnya? Okey, dah maklumat yang diberi. Beras A, beras B. Okey, beras A tak ada diskaun. Beras B ada diskaun. Okey, cari baki wang Gunalan. Okey, potongan harga bagi beras jenama B. Tengok, beras jenama B 25% darab dengan RM56. 25 per 100 darab RM56 dapat RM14. Jadi berapa harga beras B? Okey, ditolak dengan RM14. Okey, harga beras B RM56 tolak RM14. Kita dapat RM42. Okey, jadi beras B harganya RM42. Okey, jumlah pembelian.
Gunalan beli 1 kampit beras A RM35 harganya dan 2 kampit beras B dengan harga RM42 selepas diskaun. Jadi RM35 tambah RM84 sama dengan RM119. Jadi tadi Gunalan bayar 3 keping RM50. Jadi RM150 tolak RM150 tolakkan dengan 119. Jadi dapat RM31. Okey, RM31 itulah baki wang Gunalan. Kita tengok contoh seterusnya. Contoh yang kelima. Okey, Encik Farid hendak membeli telefon pintar model X. Dia membuat kajian harga melalui laman sesawang. Pada rajah menunjukkan info yang diperoleh. Okay, ada 3 kedai, kedai G, kedai H dan kedai K. Hitung potongan harga yang ditawarkan oleh kedai G. Kira diskaun yang diberi oleh kedai H. Berapakah harga telefon pintar yang ditawarkan oleh kedai K selepas diskaun? Okay, maklumat yang diberi seperti dalam jadual. Kedai G harga asal 2850, tak ada diskaun. Harga baru 2430. Kedai H harga asal 2900, ada diskaun 15%. Kedai K pula 2650, ada diskaun 8%. Jadi kira hitung potongan harga yang ditawarkan oleh kedai G. Kita tengok kedai G dulu. Berapa potongan harga? Harga asal 2850. Tolak dengan harga baru 2430. Jadi potongan harga asal 2850 tolak 2430 jadi 420. Soalan B. Kira diskaun yang diberi oleh kedai H. Kedai H 2900. Diskaun 15%. Jadi 15%. 15% darab 2900. Jadi tekan kalkulator dapat RM435. Itu diskaun kedai H. C. Berapakah harga telefon pintar yang ditawarkan oleh kedai K selepas diskaun? Kedai K selepas diskaun. Kedai K selepas diskaun 8%, jadi harganya tinggal 92%. Diskaun 8% maksudnya 100 tolak 8 jadi 92%. Harganya tinggal 92%, darab dengan harga asal 2650. Jadi 92 per 100 darab 2650 sama dengan 2438. Tengok contoh yang ke-6. Rajah menunjukkan tawaran harga bagi set penapis air yang sama jenama di 2 buah kedai yang berlainan. Kedai P dan kedai Q. Kedai manakah dipilih oleh Puan Nadia jika dia membayar 32 keping wang kertas RM100 dan menerima baki sebanyak RM40? Berikan sebab dan mungkin mendorong Puan Nadia memilih kedai itu. Kedai P harga asal RM3,500. Diskaun 15%. Kedai P ni ada diskaun 15%. Jadi 15% per 100 darab 3,500. Terdapat jawapan 525. Itu harga diskaun. Jadi harga asal RM3,500 tolak RM525 diskaun. Jadi tinggal RM2,975. Untuk kedai Q, harga asal RM3,950. Ada diskaun. Diskaun 20%. 20 per 100 darab dengan RM3,950. Jadi diskaunnya RM790. Harga selepas diskaun untuk kedai Q RM3,950 tolak RM790. Jadi RM3,160. Contoh soalan A. Dia kata
Puan Nadia membayar dengan 32 keping wang RM100 dan baki dia dapat balik RM40. Bayaran RM32, 32 keping buang 100. Jadi 32 darab 100 sama dengan 3,200. Dia bayar 3,200, dia dapat balik RM40 baki. Maksudnya tolak RM40. Jadi dapat RM3,160. Jadi kita tahulah Puan Nadia memilih kedai Q untuk membeli set penapis air. Sebab 3,160 adalah tawaran yang diberi oleh kedai Q. Berikan sebab yang mungkin mendorong Puan Nadia membeli kedai itu. Kalau kita tengok kedai P dan kedai Q lebih mahal. Tapi manakala kedai P lebih murah. Tapi kedai P cuma menawarkan penghantaran dan pemasangan percuma. Berikan sebab yang mendorong Puan Nadia membeli kedai itu. Mungkin Puan Nadia membeli kedai Q sebab apa? Sebab servis tambahan yang ada pada kedai itu, iaitu 2 kali servis secara percuma pada tahun pertama. Disebabkan servis percuma 2 kali setahun. Jadi Puan Nadia membeli kedai Q. Tengok soalan seterusnya. Simpanan dan hutang. Contoh yang ketujuh. Gaji bulan Rosmaria ialah RM4,800. Gaji Rosmaria. Dia mencarum 11% daripada gaji kepada KWSP. Manakala majikannya menyumbang sebanyak 13%. 13% daripada gaji Maria. Kira jumlah simpanan Rosmaria dalam KWSP selama setahun. Setahun ni 12 bulan. Setahun sama dengan 12 bulan. Yang diberi gaji Rosmaria RM4,800. Rosmaria mencarum 11%. Manakala sumbangan majikannya sebanyak 13%. 13% daripada gaji Rosmaria. Cari jumlah simpanan Rosmaria selama setahun. Jadi peratus simpanan setiap bulan. Ini Rosmaria simpan 13%. Majikan pula sumbang 13%. Jadi 11 tambah 13, 24%. Jumlah simpanan setiap bulan untuk Rosmaria. Jadi 24%. 24% darab 4,800. Jadi 24% darab 4,800 sama dengan RM1,152. Itu adalah jumlah KWSP untuk sebulan. Jadi kalau untuk setahun 12 darab dengan RM1,152 dapat RM13,824. Jadi jumlah simpanan dalam KWSP setahun adalah RM13,824. Kalau nak semak balik pun boleh. 12, maksudnya 12 bulan darab dengan gaji Rosmaria sebulan. Jadi RM57,600. Itu gaji setahun. 24% darab dengan gaji setahun. RM57,600 dapat RM13,824. Sama dengan jawapan di atas tadi. Tengok contoh yang ke-8. Pada 1 Januari 2020, hutang pinjaman Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bagi Amirul ialah RM18,500. Dia membayar balik hutang itu menerusi potongan gaji berjadual sebanyak RM236 sebulan. Hitung pinjaman PTPK Amirul pada 1 Disember 2020 tanpa mengambil kira bunga dan kos pentadbiran dalam hutang itu. Amirul pinjaman Amirul pada 1 Januari RM18,500. Dia bayar balik RM236 sebulan selama 12 bulan.
12 bulan tu sampai 31 Disember, daripada bulan 1 sampai bulan 12. 12 bulan. Okey, cari baki pinjaman. Okey. Baki pinjaman pada 31 Disember. Okey, sebulan dibayar RM236. Jadi untuk setahun, selama 12 bulan, 12 bulan darab dengan sebulan, sebulan RM236, darab 12 bulan sama dengan RM2,832. Itu adalah jumlah, ini adalah jumlah yang dibayar selama setahun. Sebulan RM236, bayar selama 12 bulan, jadi darab 12 dapat RM2,832. Itulah bayaran selama setahun. Jadi daripada baki pinjaman tadi RM18,500, tolak yang dibayar selama setahun RM2,832, tolakkan, jadi kita dapat RM15,668. Itu adalah baki pinjaman selepas bulan 12 2020. Okay. Boleh juga gunakan kalkulator. 12 darab 236 sama dengan 2832. Jadi 18,500 tolak 2832 sama dengan 15,668. Okey, itu baki hutang Amirul. Seterusnya, untung dan rugi. Okey, contoh yang ke-9. Rashid menjual burger dengan keuntungan RM2.10 sebiji. Okay, hitung harga jualan burger bagi burger itu jika harga jualnya ialah 3 kali harga kosnya. Okay, dia untung yang diberi, untung jual burger RM2.10 sebiji. Okay, harga jual sama dengan 3 kali harga kos. Okay, contoh kalau harga kos 10 sen darab 3, jual 30 sen. Kalau harga kos RM1 darab 3, jual RM3. Jadi harga jual ni 3 kali harga kos. Cari harga jual. Harga jual sama dengan 3 kali harga kos. Hitung harga jual. Okey. Okey, untung. Okay, diberi untung jual burger RM2.10. Okey, untung sama dengan harga jual tolak harga kos. Okey, untung sama dengan harga jual tolak harga kos. Okey, harga jual sama dengan 3 kali harga kos. 3 kali harga kos tolak harga kos. Okey, 3 kali harga kos tolak harga kos sama dengan 2 kali harga kos. Okey, 2 kali harga kos sama dengan RM2.10. Jadi harga kos satunya, harga sebiji RM2.10 tolak bahagi 2 sama dengan RM1.05. Jadi harga sebiji yang dijual RM1.05. Itu untuk 1 biji. Jadi harga jual 3 biji, 3 darab RM1.05. Jadi harga jual ialah RM3.15. Okay, ataupun kaedah alternatif dalam gambar rajah di bawah, 1 unit harga kos. Okey, harga ni yang sebelah kanan ni pula harga bagi 3 unit. Okey, keuntungan iaitu beza harga jual dan harga kos diwakili oleh 2 unit. Maka 2 unit sama dengan RM2.10. 1 unit sama dengan RM2.10 bahagi dengan 2. Jadi RM1.05. Jadi harga jual 3 unit sama dengan 3 darab RM1.05 sama dengan RM3.15.
Soalan yang ke-10. Contoh 10. Okey, ini adalah contoh yang terakhir. Okey, jadual menunjukkan harga kos dan harga jual selipar dan kasut sukan yang dijual di sebuah kedai kasut. Okey, diberi harga kos, harga jual, peratus keuntungan, peratus kerugian. Okey, cari harga, hitung harga jual kasut dan peratus keuntungan selipar tersebut. Okey, A. Kita tengok baik. A, soalan A. Hitung harga jual kasut sukan. Okey, harga jual kasut sukan berapa? Nilai kerugian kasut sukan. Okey, soalan A.